Okay, so sekarang ni kita akan masuk kepada direction cosines and direction angles for a non-zero vector. Baik, consider the vector P. Okay, so P adalah point ABC. Okay, OP adalah position vector. Okay, kemudian kamu ada angle. So, antara position vector P okay, dengan X, Y dengan Z axis tu. Okay, ini adalah Y. Ini adalah Y. Dengan Z axis dia ada angle. Okay, sebagai contoh saya tunjuk macam ni. Okay, so ini adalah kamu punya vektor. Okay, ini adalah kamu punya vektor ni. So yang ini adalah Z axis. Kamu nampak dia ada angle. Kamu nampak dia ada angle tu. Ini angle dia antara sini Z axis dengan saya punya vektor ni. Kemudian dengan X axis. Okay, X axis yang di belakang ni. Okay, mana ni? X axis yang di belakang ni, okey, yang di belakang ni dengan saya punya vektor pun ada dia punya angle. Kemudian Y axis, okey, Y axis di sini ni, okey, dengan vektor ni pun ada dia punya angle, iaitu daripada sini ke pen saya ni. Okey, daripada sini ke pen saya. So X, Y dengan Z masing-masing ada dia punya axis. X, Y dengan Z ada masing-masing dia punya angle. Okey. Angle daripada X axis ke saya punya vektor, Y axis ke saya punya vektor, Z axis ke saya punya vektor. So itu yang kita nak cari pada hari ni. So kalau kita nampak kat sini, ini adalah angle daripada Z axis ke vektor P. Yang ini pula, okey, yang ini daripada X ke P ni, okey, itu adalah angle daripada X axis ke position vector. Dan yang satu lagi ni adalah angle di antara Y axis dan juga P. Okey, macam tu. Kemudian dia bagi tahu kat sini, if position vector P makes angle of alpha, beta and gamma. So alpha ni adalah untuk X axis, angle di antara X axis dan vektor. Beta adalah angle di antara Y axis dan vektor. Gamma adalah angle di antara Z axis dan juga vektor. Kemudian cos alpha, cos beta, cos Y are known as direction cosine. Okay, direction cosine. So dia punya formula adalah, okay, ini adalah A. A kat sini ni. Okay, A over magnitude of OP. Okay, itu adalah dia punya direction of cosine. Kemudian untuk beta kamu ada B. Okay, B over magnitude of OP. Kemudian kamu ada cos gamma, dia adalah C over magnitude of OP. Macam tu je. Okay, so direction of cosine adalah cos alpha, cos beta, cos gamma. Okay, kemudian ada remarks di bawah ni. Kamu ada cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma adalah sama dengan 1. Kemudian di sini adalah unit vektor OP. Okay, ini yang kita dah belajar dulu. Unit vektor OP adalah sama dengan vektor OP bahagi dengan dia punya magnitude. So katakan vektor OP tu adalah AI plus BJ plus CK. So kalau saya ubah dia, saya pecahkan dia, okay, saya akan dapat A over OP. Okay, ini adalah magnitude of OP. I plus B over magnitude of OP. J plus C over magnitude of OP. K. Baik, so yang ini bila kita pecahkan, kita akan dapat macam ni. Okay, bila kita pecahkan, kita akan dapat macam tu. So, saya boleh juga tulis dia sebagai cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. Okay, so ini adalah cara tulis yang lain. Okay, ini pun adalah kita punya unit vector. Okay, kita punya unit vector. Okey, kemudian saya pergi sikit kepada direction angle. Direction angle ni dia berbeza sikit saja. Okey, kalau direction of cosine, cos alpha adalah sama dengan apa tadi? A over magnitude of OP. Okey, kita akan dapat macam ni ataupun tak ada tanda kurungan ni. Tetapi kalau direction angles, basically senang je, kamu bawa ini pergi belah sana. Okey, so dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi arc cos ataupun inverse cos A over magnitude of OP. Okay, yang ini arc cos B over magnitude of P. Okay, kemudian yang ini inverse cos C over magnitude of OP. Itu je.
Okay, so kalau kamu tengok kat sini, apa beza di antara direction of cosine dengan direction angle? Okay, direction angle ni kita dapat dengan cos tu yang sebelah sini untuk direction of cosine, kita pindahkan ke sebelah sana. Itu je beza dia. Okay, so sekarang ni kita pergi kepada example 7a. Okay, example 7a. Find the direction cosine and direction angle of, di situ kamu ada dua soalan A dan B. So kita try buat soalan A dahulu. Okay, so yang pertama adalah kita kena cari dia punya magnitude of A. So ini adalah sama dengan 1 square plus negative 2 square plus 3 square. Okay, ini adalah square root. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan square root of 14. Kemudian, okay, nak cari direction of cosine. Okay, so saya tulis DC saja. Kamu jangan buat shortcut pula. Okay, DC maksudnya adalah direction of cosine. So kita cari cos alpha adalah sama dengan A over magnitude. So A sini adalah 1. So 1 over magnitude of A. So ini adalah 1 over square root of 14. Simple. Selesai dah ni. Okay, selesai. Itulah jawapan dia. Okay, kemudian cos beta adalah sama dengan, okay, ini negatif 2, so negatif 2 over square root of 14. Dah selesai, dapat jawapan dia. Kemudian cos gamma adalah sama dengan 3 over square root of 14. Selesai direction of cosine. Okay, kemudian nak cari direction angle. Okay, direction angle simple je. Okay, yang ini bawa pergi belah sana. Okay, so alpha adalah sama dengan inverse cos 1 over square root of 14. Tekan calculator, kamu akan dapat jawapan dia adalah 74.50 degree. Kemudian untuk beta, dia adalah sama dengan arc cos negatif 2 over square root of 14. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 122.31 degree. Kemudian gamma adalah arc cos 3 over square root of 14. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 36.70. Okay. Dan inilah jawapan dia. Okey, dah selesai dah. Inilah jawapan dia, inilah jawapan dia, inilah jawapan dia. Yang ini semua sekali ni adalah jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey, ini adalah jawapan untuk direction of cosines. Baik, kita try satu lagi contoh iaitu example B. Okey, kamu ada dia punya soalan adalah negatif 2i tolak 3j tambah 4k. So, yang pertama adalah, okey, ni vektor B. Ini adalah vektor B, soalan B. Baik, yang pertama kamu akan cari dia punya magnitude. So, ini adalah negatif 2 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, kemudian square root. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan square root of 29. So, sekarang ni kita nak cari direction of cosine. Simple saja, ambil sahaja nilai A ni, iaitu negatif 2. Okay, saya nak cari cos alpha dulu. Okay, negatif 2 bahagi dengan square root of 29. Dah dapat jawapan dia. Cos beta adalah sama dengan negatif 3, iaitu yang ini sebagai B, bahagi dengan square root of 29. Kemudian cos gamma adalah sama dengan 4 over square root of 29. Selesai untuk direction of cosine. Kemudian direction angle. Okay, direction angle. Okay, alpha adalah sama dengan, yang ini bawa saja pergi belah sana. Kamu akan dapat inverse cos negative 2 over square root of 29. So, kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 111.80 degree. Kemudian beta adalah sama dengan arc cos negative 3 over square root of 29. So, ini adalah sama dengan 123.85 degree. Kemudian gamma adalah sama dengan arc cos 4 over square root of 29. So, ini kamu akan dapat jawapan dia adalah 42.03 degree. Dah selesai. Okay, dah selesai untuk example 7a. Kemudian kita pergi kepada example 7b. Okay, find the unit vector that has the same direction as W sama dengan QR. If Q, okay, ni adalah angle. Okay, dia tak bagi position vector. Nanti kita tukar je. And R. Then find the direction angles of the vector W. So, yang pertama adalah dia minta kita cari unit vector. Ataupun one unit vector. Okay, so nak cari unit vector, yang pertama adalah kita kena cari dia punya QR dulu ataupun vector W ni. So, W, okay, vector W adalah sama dengan vector QR daripada Q pergi ke R. So, ini adalah sama dengan OR minus OQ.
So OR adalah sama dengan 7, 3, negatif 9. Tolak dengan OQ, negatif 2, 11, negatif 6. So ini kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 11, negatif 8, negatif 3. Okey, selesai situ. Belum lagi kita kena tukar dia ke dalam bentuk vektor. So ini adalah 11I tolak 8J tolak 3K. Baru selesai kita punya vektor W. So nak cari unit vektor, kita kena tahu dia punya magnitude. Okey. So ini adalah sama juga dengan magnitude of QR. So ini adalah 11 kuasa 2 tambah negatif 8 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2 punca kuasa 2. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan square root of 194. Okey, dah selesai macam tu, barulah kita boleh jawab soalan kita, iaitu cari unit vektor. So unit vektor, okey, W hat dia adalah sama dengan 11I tolak 8J tolak 3K bahagi dengan square root of 194. So dah dapat kita punya unit vektor. Okey, dah selesai soalan yang pertama. Then find the direction angle. Okey, direction angle adalah DA, direction angle. So kita nak cari direction angle. Okey, macam biasa alpha adalah sama dengan arc cos. Arc cos apa? Arc cos 11. Okey, 11 per dia punya magnitude. So 11 over square root of 194. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 37.84 kalau tak silap saya. Kemudian beta, okey, dia adalah arc cos apa? Dia adalah arc cos negatif 8 bahagi dengan square root of 194. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 125.06 degree. Kemudian gamma adalah sama dengan arc cos, okey, negatif 3 over square root of 194. So kamu akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 102.44 degree. Okey, 102.44 degree. So dah selesai kita punya jawapan ni. Okey. Kemudian example 7C. Okey, dia bagi tahu a vector V is inclined at 60 degrees to y axis. So yang ini adalah y. Y kita guna beta, okey, beta. Ini adalah untuk beta. And 60 degrees to the z-axis. So z-axis ni adalah gamma. Find its inclination to the x-axis, maksudnya dia mahu yang alpha. Okay. So itu soalan yang pertama. Kemudian soalan yang kedua adalah dia bagi tahu if the magnitude of V is 8 unit, find the vector V. Baik. So yang pertama kita jawab soalan kita yang pertama dulu. Baik, kita ada rumus cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma adalah sama dengan 1. So sekarang ni apa yang saya akan buat adalah saya akan masukkan nilai beta dengan alpha ni dalam saya punya formula. So saya akan dapat cos square alpha plus cos square 60 degrees plus cos square 60 degrees juga adalah sama dengan 1. Kemudian okay, kita akan kira. Okay, tekan kalkulator. Kamu akan dapat jawapan untuk cos square 60 degrees adalah sama dengan 1/4. Yang sini pun sama, 1/4 sama dengan 1. So kita akan dapat cos square alpha adalah sama dengan 1/2. Okay, 1/4 tambah 1/4 pindahkan ke sana. So kamu akan dapat cos square alpha adalah sama dengan 1/2. So cos alpha adalah sama dengan plus minus square root of 1/2. So ini akan jadi plus minus 1/square root of 2. So itu adalah cos alpha. Okay, kemudian kita nak cari inclination to the x-axis, maksudnya kita nak alpha sahaja. So sekarang ni kita ada dua jawapan sini. Yang pertama adalah cos alpha adalah sama dengan positif 1/square root of 2. Yang kedua adalah cos alpha sama dengan negatif 1/square root of 2. So alpha adalah sama dengan inverse cos 1/square root of 2. So ini jawapan dia adalah sama dengan 45 darjah. Yang kedua adalah alpha sama dengan arc cos negatif 1/square root of 2. So ini jawapan dia adalah sama dengan 135 darjah. Dan itulah kita punya jawapan untuk alpha. Ada dua pilihan jawapan.
Kemudian soalan yang kedua bagi tahu if the magnitude of V, maksudnya ini adalah magnitude of V sama dengan 8, find the vector V. Okey. Sekarang ni kita tahu kita punya rumus untuk unit vector V hat adalah sama dengan V over magnitude of V. Okey, so magnitude of V kita dah ada dah. Yang ini yang kita nak cari, ini dah ada. Yang ini macam mana nak buat? Kita gunakan rumus V hat adalah sama dengan cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. Okey, mana datang rumus ni? Yang ni yang kita dah belajar mana tadi? Sekejap saya tunjuk. Yang ini. Okey, yang ini Okey, yang ini. Okey, unit vector adalah sama dengan yang ini. So, kita akan gunakan kita punya formula yang ini. So, sekarang ni kita punya V hat ni adalah sama dengan V over magnitude of V. Okey. Ini adalah sama dengan cos alpha I plus cos beta J plus cos gamma K. Okay, so dia akan jadi V over 8. Okay, magnitude of V dia dah bagi dah sama dengan 8. So, cos alpha kita dah kira tadi. Cos alpha adalah yang ini. Ada dua pilihan jawapan. So, dia akan jadi plus minus 1 over square root of 2I plus cos beta. Cos beta, beta adalah 60 degree J plus cos gamma. Gamma pun sama 60 degree K. So, ombak rindu jangan lupa. Okay. Kemudian V over 8. Okay. Adalah sama dengan plus minus 1 over square root of 2I. Yang ini kira dulu. Ini adalah sama dengan 1 over 2J plus 1 over 2K. Okay. So, selesai situ. Kemudian kita nak cari vektor V. Pindahkan 8 ke sebelah sana. So, kita akan dapat plus minus. Ini saling balik lah. Okay, 1 over 2J plus 1 over 2K. Okay, kemudian kita akan darab masuk dalam. So, bila darab masuk dalam, kamu akan dapat yang V adalah sama dengan plus minus 8 over square root of 2I plus 4J plus 4K. So, kita dah dapat kita punya vektor V. Okay, dah dapat kita punya vektor V. Selesai. Baik. Kemudian di sini ada exercise. Okey, ada exercise kamu boleh try buat. Cumanya saya nak bagi tahu kamu satu maklumat tambahan. Okey, saya takut ramai yang confuse. Okey, di antara angle, kemudian direction of cosine. Okey, kemudian direction of angle. Di sini ada angle juga. Okey, di sini ada angle juga. So, kalau kamu tengok apa beza di antara angle yang ini dengan angle yang ini. Okey, ini adalah angle. Ini adalah direction of angle. So, apa beza dia? Baik macam ni. Okey, angle ni adalah sudut di antara dua vektor. Okey, between two vectors. Sebagai contoh, saya nak cari sudut di antara vektor A dan vektor B. So, ini sudut dia. Okey, tetapi direction of angle ni ataupun direction of cosine ni dia melibatkan vektor dan juga axis. Okey, axis sama ada dia adalah x axis ataupun y axis ataupun z axis. So ingat, kalau angle dia melibatkan dua vectors, okey, di antara vectors A dan vector B, tetapi direction of cosine dan direction of angle dia melibatkan angle between vektor dan axis, sama ada x axis, y axis ataupun z axis. Okey, sebab tu nama dia lain. Ini adalah direction of angle, yang ini adalah angle sahaja. Okey, so kalau soalan minta angle between two vectors, kamu akan gunakan rumus. Rumus apa? Cos theta adalah sama dengan A dot B over magnitude of A, magnitude of B. Tetapi kalau direction of angle, kamu kena bagi jawapan kamu adalah dalam bentuk alpha sama dengan arc cos apa dia kat dalam ni. Okey, beta adalah sama dengan arc cos apa dalam ni. Kalau gamma dia adalah arc cos apa yang dekat dalam ni. Ada beza Okey, ada beza. Yang ini adalah angle between two vectors, yang ini adalah direction angle. Okey, beza dia yang ini yang kamu kena faham. Okey, yang ini kamu kena faham betul-betul. Okey, so kita dah habis kita punya 5.2 skala produk.
Next kita akan jumpa untuk subtopik 5.3 vector product. Okay, so itu saja untuk kali ini. Thank you guys.